Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Apabila speaker cuba berbohong, sekeping surat yang dikatakan dari Istana Negara kepada speaker yang di-Pertua Dewan Rakyat yang bertarikh 9 Ogos 2021 kini tular sejak beberapa hari lalu. Surat itu ditandatangani oleh Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin. Antara lain, kandungan surat itu menyatakan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah mahu tahu jumlah sokongan kepada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Surat itu menyebut bahawa speaker Datuk Azhar Harun melalui surat pada 3 Ogos memberitahu kedudukan semasa sokongan kepada Mahyidin adalah 106 orang. Pada 4 dan 6 Ogos terdapat 2 anggota jemaah menteri, Ahli Parlimen Lenggong dan Ahli Parlimen Parit Sulong telah meletakkan jawatan dan menjadikan kedudukan sokongan terkini adalah 104 orang. Pihak Istana Negara juga mendapat makluman bahawa 4 ahli Dewan Negara telah menukar pendirian dan telah menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sehubungan dengan itu, Pihak Istana memohon laporan terkini mengenai bilangan ahli Dewan Rakyat yang menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk disembah maklum kepada Kebawahdulian Maha Mulia yang di-Pertuan Agong bagi apa-apa perkenan selanjutnya, kata surat berkenaan. Azhar diminta menjawab surat itu sebelum jam 2 petang 10 Ogos lalu. Surat itu juga memaklumkan salinan kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Speaker Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim dan Timbalan-Timbalan Speaker Datuk Seri Azalina Osman dan Datuk Muhammad Rashid Hasnon. Sementara itu, Muhammad Rashid dipetik oleh TheVibes.com berkata tidak ada duluan di mana Agong akan berkomunikasi secara langsung dengan Speaker Dewan Rakyat berkaitan hal ehwal Parlimen. PM bukan speaker melaporkan kepada Agong tentang hal ehwal Parlimen, kata Rashid seperti dipetik portal tersebut dalam cuapannya di Twitter. Menariknya, kenyataan Rashid ini disanggah oleh Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman. Beliau bertanya sama ada Rashid sudah baca atau belum salinan surat istana yang bertarikh 9 Ogos itu. YB, bukan kita jumpa yang di-Pertuan Agong ramai-ramai pada 29 Jun 2021 ke? Surat bertarikh 9 Ogos 2021 salinannya kepada kita berdua. Dah baca ke belum, Ciap Azalina? Beliau juga memuat naik gambar sembah menghadap Speaker Dewan Rakyat, Dewan Negara dan timbalan-timbalan Speaker kepada Yang di-Pertuan Agong pada tarikh itu. Jelas Muhammad Rashid telah hilang ingatan mengenai pertemuan bersejarah pada 29 Jun 2021 itu. Muhammad Rashid tidak boleh menafikannya sebagaimana beliau menafikan hadir pada satu kenduri durian yang melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP di sebuah kebun durian yang dikatakan berlaku pada 27 Jun di Batu Pahat. Bagaimanapun, Muhammad Rashid kantoi berbohong. Beliau kemudian disiasat oleh polis mengikut Peraturan 18-1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Baik, kita berbalik kepada surat istana ini. Kalau benar Azhar menulis pada 3 Ogos menyatakan bahawa Mahyadin mempunyai 106 sokongan, maka jelas pada hari itu beliau sudah hilang majoriti. Ini kerana Mahyadin memerlukan sekurang-kurangnya 111 sebagai Dewan Rakyat yang mengandungi 220 ahli parlimen untuk mendapat majoriti mudah. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia telah membuat laporan polis berkenaan dengan keabsahan atau legitimasi status Perdana Menteri mengikut perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan pada 12 Ogos lalu. Seperti beberapa kenyataan pemimpin yang pernah disiarkan oleh Jom Channel sebelum ini, kehilangan majoriti sokongan ahli parlimen menimbulkan implikasi besar terhadap keabsahan segala urusan kerajaan dan negara yang berisiko amat besar dalam segi perundangan. Pernah tak kalian mendengar pantun lama yang berbunyi, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri? Jadi speaker, timbalan speaker dan pemimpin politik, jangan mulakan. Sekali berbohong, sampai bila-bila pun rakyat akan ingat. Tak malukah anda apabila anak cucu membaca jurnal dan buku-buku pada masa akan datang dan nama kalian terpahat di sana sebagai seorang pembohong?